Baik, kita akan bercerita beberapa perkara malam ini. Pemikiran takfiri PAS. Mengkafirkan orang PAS. So, jelas adalah pemikiran Khawarij. Pemikiran PAS yang terperangkap dengan pemikiran perang dan kuno pemikiran Islam ini. Kenapa? Daripada mana? Ini sebab yang saya akan jelaskan pada malam ini. Okey, adakah kita menuju ke generasi yang betul? Di mana Generation Endgame, satu program Generation Endgame sekarang ini, seolah-olah di bawah ransom, tahanan pelobi perokok. Pemandu lori berdemo sebab mereka mahu angkat lebih muatan. Kenapa berat lebih muatan itu bahaya dan merugikan? Dan UMNO telah sahkan. UMNO sahkan dalam kenyataan UMNO bahawa DAP bukan ancaman kepada Islam. Hashtag VPN tuan-tuan. UMNO pun dah jelaskan. UMNO pun dah bersetuju dengan pandangan yang kita dah tahu dah selama ini, yang DAP bukan ancaman kepada Islam. DAP hanyalah satu parti politik di dalam negara kita, tetapi telah dimomok-momokkan sedemikian. Dan malam ini kita akan bercerita tentang isu tersebut. Tetapi sebelum itu saya nak bawa ada satu perkara yang agak bagi saya ni menteri kena ambil tindakan lah. Menteri kena ambil tindakan. Dan tak wajar sebenarnya perkara seperti ini berlaku dah dalam negara kita. Tapi then again, mungkin PPD, mungkin juga sekolah tersebut kena jelaskan what happened. Kita tak boleh dengar satu pihak saja, tapi sekolah itu kena jelaskan. Kita dengar. Alright. Sekolah minta jangan datang selagi tiada IC. Akibat tidak memiliki kad pengenalan, Aziz Fadian 24 dan adiknya Azrin Batrisha 22 dikatakan dihalang untuk hadir ke sekolah. Dia dan dua adik lelakinya, Azan Batrisha 12 dan Azlia Batrisha 9 tahun, merupakan individu tanpa kerakyatan, terpaksa akur dengan permintaan pihak sekolah yang tidak membenarkan mereka meneruskan pelajaran kerana masalah dokumentasi. Alright. Waktu di tingkatan 5, saya sempat bersekolah hingga ke tingkatan 5. Saya nak jawab kepada members for 30 months Rozai AW yang memang sudah membership YouTube auto masuk ke. Okey Rozai, saya tak ada email untuk anda punya email tu. Kalau Rozai boleh PM admin saya, Ana, nanti kita akan bagi link dan kita akan masukkan. Minta maaf Rozai. Waktu tingkatan 5, saya sempat bersekolah sehingga pertengahan tahun. Lepas itu pihak sekolah beritahu saya jangan sekolah dulu hingga masalah dokumentasi selesai. Adik Azrin pula dapat bersekolah hingga tingkatan 4. Ketika daftar ke tingkatan 5, cikgu beritahu pergi pelajar yang masalah dokumentasi jangan datang sekolah dahulu. Saya beritahu adik tak payah sekolah lah sebab kita tiada IC, katanya. Akibat dari hal tersebut, Aziz dan Azrin tidak dapat mengambil SPM dan menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya, manakala Azhara dan Azali pula tidak bersekolah sehingga kini. Dia yang baru kehilangan ayahnya tahun lalu turut menyimpan impian melanjutkan pelajaran dan bercita-cita menjadi seorang pengatur cara komputer. Baik tuan-tuan. Now, dalam negara kita yang sekarang ini sudah berubah dinamik politiknya, sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Sewaktu Mazli menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 2018, antara perkara yang reform yang beliau bawa pada waktu itu, seingat saya adalah sesiapa sahaja boleh pergi bersekolah selagi mana mereka dapat mereka ayah atau ibu mereka adalah warga negara Malaysia walaupun mereka tidak ada IC. Nah, persoalan ini mungkin persoalan mengenai SPM. Soalan kita adalah kalau ia mengenai SPM, permasalahan mengenai SPM, so apa tindakan untuk memastikan bahawa mereka yang tidak ada IC tapi kita tahu mak atau ayah dia adalah warga negara diselesaikan dalam keadaan yang segera. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini 2023, ribuan mereka yang selama ini tidak mempunyai IC yang telah memohon bertahun-tahun lamanya telah mendapat IC. Jadi nampaknya kes ini tercicir sekali lagi. Dan saya harap keluarga daripada yang ni lah, ayah mereka telah meninggal, mungkin mereka tidak tahu prosedur dan sebagainya, agar disegerakan dan perkara ini tidak berlaku sekali lagi, di mana kita mempunyai warga negara yang berkemungkinan tak ada IC akibat knowledge ataupun birokrasi, red tape dan sebagainya, akhirnya menidakkan warga negara ataupun anak-anak kita untuk pergi bersekolah. That is very saddening, satu yang menyedihkan lah bagi saya. Dalam keadaan kita 2023 ni, kita tak payah isi borang lagi tuan-tuan dah. Dah tak payah nak isi borang dah.
semua online, semua sistem ni sepantas kilat. Instantaneous dah sistem ni. Tetapi kita masih lagi berbirokrasi, red tapes yang mengambil masa bertahun-tahun nak diselesaikan. Saya percaya dia orang dah pergi memohon sebelum ini. Saya percaya. I believe this. Bukan dia orang tak pernah memohon. Tetapi kenapa perkara ini tidak diselesaikan. Dan saya memang maklum. Dan saya hebahkan. Dan supaya saya nak tuan-tuan hebahkan juga. Dan sekiranya ni banyak kes yang tidak ada IC ni berlaku terutama di Sarawak. Di Semenanjung pun ada. Bukan saya kata tak ada. Ada. Terutama dari kalangan masyarakat bukan Melayu. Ramai juga berlaku di Semenanjung. Tetapi di Sarawak pun ada. Di Sarawak pun ada. Di kawasan Lawas, Limbang yang mana berdekatan dengan sempadan Indonesia dan juga sempadan Brunei, terutama Indonesia. Kita ada menghadapi masalah ini. Dan inilah yang kita nak, kalau boleh, kita kena selesaikan dalam keadaan. Ya, kita berhati-hati supaya kita tak bagi IC kepada mereka yang tak sepatutnya. Tetapi kalau mak atau ayah ada yang memang terbukti, dah jelas dan sebagainya, kenapa perlu kita bertangguh-tangguh lagi? Perkara itu kita sepatutnya tak lakukan. Baik. Okey. Saya move kepada topik yang kedua ni tuan-tuan. Mengenai Generation Endgame. Hari tu saya ada buat satu video dan video tu mendapat apa orang kata minat, ada segelintir, kita ada golongan yang memang melobi untuk nak menghentikan aktiviti merokok ini sebenarnya. Dan video itu mengenai Generation Endgame. Okey, Generation Endgame ni adalah satu usaha kerajaan yang diperkenalkan oleh Khairi Jamaluddin. Kuduslah kepada beliau kan, oleh KJ pada waktu beliau menjadi Menteri Kesihatan dahulu, di mana kita kena ada satu generasi di mana kita kena hentikan merokok. Dan generasi itu dikenali adalah mereka yang lahir pada tahun 2007. So sekarang ni kalau lahir 2007 dia berusia 16 tahun. So 2 tahun daripada sekarang mereka yang 2007 dan lahir 2008, 2009 dan ke atas ini diharamkan untuk membeli rokok. Maksudnya akan menjadi satu kesalahan undang-undang yang membawa implikasi apa orang kata, implikasi lah. Contohnya mungkin kena denda, mungkin kena penjara, mungkin kita tak tahu kan. So undang RUU itu perlu dibentangkan supaya mereka yang berusia sekian tidak boleh lagi membeli rokok. Kenapa? Sebab kita nak menghentikan generasi yang membeli rokok ini. Okay, kita nak menghentikan generasi yang membeli rokok. Ini isu dia apa tuan-tuan? Isunya adalah, sekarang ini ada pelobi-pelobi rokok yang cuba nak put our government in ransom. Mereka menghenyak dan menghentak Menteri Kesihatan dengan kuat. Ni saya nak cerita. Menteri Kesihatan kita sangat persisten dalam memastikan bahawa GEJ ini dilaksanakan. RUU mengenai Generation Endgame ini dilaksanakan dan mengenai vaping ini dilaksanakan. Tetapi tekanan dia amat berat terhadap menteri dan juga kerajaan daripada pelobi-pelobi rokok yang kita tahu mempunyai jumlah dana yang berbilion, mungkin trilion, kita tak tahu lah, mungkin berbilion ringgit yang mereka tahu mereka akan rugi. Tetapi rugi mereka sebenarnya bukan mereka yang rugi, kita yang rugi. Mereka untung tuan-tuan. Bila kita bercerita tentang ultra rich, super kaya, inilah antara golongan yang akan jadi super kaya, tetapi yang super miskin kita. Dulu saya ingat lagi sewaktu kita buat lawatan ke kilang merokok. Bukan saya merokok, tapi kita ada rawatan ke kilang merokok atas sebab kerja lah pada waktu itu. Tuan-tuan tahu tak, di kilang merokok, di dalam kawasan kilang merokok tidak dibenarkan merokok. Interesting tuan-tuan. Di dalam kilang merokok tidak dibenarkan merokok. Kan kita macam, bukan ni buat kilang merokok ke? Kena merokok kena keluar kan. But point is, saya kata bahawa kos kepada penyakit smoking related disease, kerajaan kena tanggung 16 bilion setiap tahun. 16 bilion smoking related disease tau. Penyakit yang disebabkan oleh rokok. 16 bilion. Kanser jantung yang berkaitan dengan respiratory, pernafasan dan sebagainya. Cost our government more than 16 billion a year. A year! Ditambah pula dengan productivity menurun. Kos dia kalau dikira berdasarkan kajian 2020, more than 250 bilion ringgit kepada negara. Kita mungkin rugi daripada segi cukai rokok kita tak ada, tapi kita untung bila mana perkara ini tidak berlaku, kematian dan sebagainya berlaku. Saya tengok sekeliling saya, kawan-kawan kita. Kawan-kawan saya sendiri kan. I mean, yelah meninggal kalau kita nak mati.
kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Al-Quran kata. Ya, kita tak nafikan. Tetapi jangan kerana faktor yang kita sendiri induce. Kita sendiri buat. Tetapi pelobi-pelobi ni tuan-tuan, kita tengok baca. RUUGG, mampukah Anwar tamatkan tekanan pemain industri? Rakyat Malaysia khususnya golongan daripada sektor kesihatan terkejut dengan penangguhan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 atau RUU Generasi Penamat GEG. Ia sepatutnya dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 Oktober lalu untuk bacaan kali kedua. Persatuan Perubatan Malaysia MMA sendiri menyuarakan kecewaan susulan penangguhan itu dan Presidennya Dr. Azizan Abdul Aziz menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima dan pengkhianatan terhadap kepercayaan awam. Sumber daripada KKM memberitahu Malaysia Kini bahawa RUU itu akan dibawa semula untuk kelulusan dalam mesyuarat Kabinet esok. Kami diberitahu RUU ini akan dibawa semula ke mesyuarat Kabinet Rabu ini atas alasan apa? Kami kurang pasti. Mungkin kami akan diberitahu sebab ditangguhkan setelah mesyuarat Kabinet itu, kata sumber yang enggan namanya didedahkan. Terdahulu, sumber kerajaan berkata tekanan pemain industri tembakau antara punca utama RUU ini tidak dapat dibentangkan. Mungkin ramai tidak tahu, usaha kerajaan berhubung kawalan tabat merokok telah dimula sejak tahun 2004 menerusi peraturan-peraturan hasil tembakau 2009. Jika kita lihat sejak 2004, kita sudah ada 6 Perdana Menteri dan 7 Menteri KKM. Tetapi masih tidak dapat selesaikan isu kawalan rokok ini. Sebab tekanan daripada pemain industri. Mereka sangat berkuasa dan mampu buat apa saja asalkan ia, iaitu undang-undang merokok dan tembakau, tidak berjaya. Ini adalah realiti yang tidak dapat dinafikan, kata sumber itu. Malaysia Kini telah menghubungi KKM dan dimaklumkan bahawa mereka akan menjelaskan isu berkaitan RUU itu dalam masa terdekat. RUU GEG ini menyentuh dua aspek, iaitu menyelaraskan penjualan rokok, e-rokok dan vape serta melarang penggunaan, pembelian dan penjualan rokok dan produk vape kepada individu yang lahir selepas 1 Januari 2007. Bermakna, kalau siapa yang lahir selepas 1 Januari 2007 nak membeli rokok pada usia dia 18 tahun, maka ia adalah satu kesalahan. Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia sebelum ini melaporkan RUU tersebut akan menghantar mesej salah kepada pelabur. Ini yang pelabur Dewan Perniagaan ni sebab dia orang pemokok. Ia berkata pemain industri ada termasuk pengeluar, pengedar, peruncit berkata sektor vape akan terjejas dan merugikan industri yang bernilai 3 bilion ringgit. Tetapi kerajaan akan rugi 16 bilion ringgit setiap tahun. Yang mana lebih tuan-tuan? 3 bilion ke 16 bilion? Persoalannya, bagaimana pemain industri masih mampu memberi tekanan agar RUU ini tidak dilaksanakan di bawah kerajaan madani? Matlamat utama pemain industri adalah bukan membatalkan atau memasukkan, mereka cuba memastikan ia tidak dibentang di parlimen. So, samalah. Dakwaannya terdapat cubaan melobi menteri dan beberapa anggota PH supaya menyatakan pandangan yang memihak kepada pemain industri. Apakah sebab mereka menyokong pemain industri ini? Itu saya tidak pasti. Hanya mereka yang tahu kenapa mereka sokong supaya RUU ini tidak berjaya atau ditangguhkan. Pada 12 Jun, KKM membentangkan RUU itu bagi bacaan kali pertama. Sebelum itu, pada 26 Mei, Dr. Zaleha menyifatkan perkembangan itu merupakan kejayaan buat KKM. Pada sesi taklimat bersama 6 media 6 Jun pula, dia berkata KKM telah memasukkan ke semua 23 cadangan pindaan serta 5 cadangan baru. Dan RUU itu disifatkan lebih komprehensif dan meliputi bukan rokok saja tetapi juga e-cigarette serta rokok combustible. Bacaan kali pertama telah berjaya dilakukan, tetapi sebarang keputusan kerajaan menangguhkan untuk bacaan sekali lagi menimbulkan pertanyaan, apakah kerajaan hari ini akur tekanan pemain industri? Persoalan utama rakyat Malaysia, apakah Anwar mampu menamatkan tekanan pemain industri yang berlarutan hampir 20 tahun dalam mesyuarat hari ini? Tuan-tuan, dia kuasa lobby ni. Ini saya nak cerita sikit. Sebab saya tak terikat dengan kuasa lobby, jadi saya boleh cakap. Kuasa lobby ni amat kuat. Persoalannya, adakah kerajaan of the day, the government of the day ni, saya tak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim per se, kita kena faham sekeliling dia tu. Adakah sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak merokok. Itu saya tahu. Dan saya pasti Dr. Zaleha ni saya kenal lama. Kawan saya lama, saya kenal lama Dr. Zaleha ni. Kami susah senang bersama. Dan saya tahu sejarah Dr. Zaleha tu. Dia doktor perubatan Dr. Zaleha ni. Dan Dr. Zaleha dia adalah menteri yang sangat konsisten dan tegas dalam nak memastikan bahawa RUU ini dilaksanakan. Beliau amat tegas dan beliau amat amat konsisten dan sangat gembira apabila RUU ini diterima dengan baik oleh rakan-rakan daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen.
Namun begitu, internally, saya boleh kata memang terdapat tekanan terhadap Dr. Zaleha supaya perkara ini tidak dibawa. Memang tekanan itu ada. Dan saya tahu tekanan itu coming from up and down, left and right. Namun begitu, apa yang saya dengar terkini, Dr. Zaleha tidak mau berundur. Sehingga kan ada yang telah memaksa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia paksa direct lah. Dia ada orang perantaraan supaya Dr. Zaleha diubah. Hence, kenapa ada cerita bahawa akan berlaku rombakan kabinet baru-baru ini, kalau tuan-tuan perasan. Cerita rombakan kabinet tu mula-mula saya tak naklah dedahkan secara detail sangat. Tetapi sentral kepada rombakan kabinet itu adalah sebenarnya Dr. Zaleha. Dan dia bukan sebab dia tak perform, menteri dia tak perform. Bukan. Isu dia adalah sentral pada ini. So hari ini saya buka, tuan-tuan. Soalan saya, adakah kerajaan Madani ini mahu tunduk kepada mereka dan pelobi-pelobi rokok yang sekarang ini akan menyebabkan kerosakan, kesihatan, kematian, kerugian negara yang berjumlah bilion ringgit ini, ataupun kita mahu melakukan reformasi yang sebenar? Itu soalan saya. Saya percaya kalau Dr. Zaleha ditukar kepada seseorang yang lain, orang itu akan menjadi mereka yang tunduk kepada pelobi-pelobi ini. I do not care, tuan-tuan. Bagi saya, bila kita memperjuangkan reformasi, ini antara reformasi yang kita perjuangkan. Bukan setakat kita nak tukar polis ini, tukar SPRM ini, tukar sistem ini. Kita juga bercakap tentang kesihatan. Kita juga bercakap tentang mahu membawa perubahan total kepada negara. Kita tahu bahawa rokok itu berbahaya. Tuan-tuan, bukalah mana-mana buku medical journal. Buka buku medical journal, buka buku fatwa, buka hadis dan sebagainya. Daripada agama kepada perubatan, kita tahu rokok itu membahayakan kesihatan. Tetapi mereka yang dah merokok macam... Tuan-tuan, saya nak beritahu, GEG tidak akan mengenakan kepada mereka yang dah merokok. Iaitu yang lahir sebelum 2007. Lepas 2007, yang itu akan kena. Sebelum 2007 nak merokoklah. Tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak pastikan mereka yang tak mula ni jangan mula. Itu dia. Yang dah mula, yang dah ketagih, yang tak boleh buat apa, yang tu kita tak boleh kata apa. Yang tu kita dah buat macam-macam. Dah ada klinik, nikotin patch, dah ada terapi, dah macam-macam dah. Yang tu kita tak boleh nak kata apa. Even that pun kita gagal. Even itu pun kita gagal. Takkan nak hentikan, nak put an end kepada perkara ini, kita tak boleh. Tuan-tuan, kenapa saya passionate dengan benda ni? I was a smoker. Saya dulu seorang perokok, tuan-tuan. 20 lebih tahun dahulu memang saya merokok. Saya akui. Saya seorang perokok. Saya bukannya seorang yang tak pernah merokok, tiba-tiba nak cakap pasal merokok. Tak, saya perokok dan saya merokok dalam kadar yang memang heavy. I was heavy smoker. Sehingga satu hari saya decide nak berhenti. Kenapa? Dua perkara. Satu, fatwa haram. Kedua, kesihatan. Fatwa haram tu yang first lah. Bila saya baca, saya tengok, loh, rupanya rokok ni haram, fatwa dah keluar. Nak berhenti tu, it took me 2 years. 2 tahun saya nak berhenti. Mula-mula tu bergegar juga tangan. Bergegar. Kita semua, main sambil, kita rockers, tuan-tuan. Main muzik. Main muzik, kita musician. Kita cipta lagu. Sambil-sambil buat lagu, kita tengah lepak, sokok. Kan? Musician. Kan? Muzik sokok, lepak-lepak member, sambil jamming sokok. Biasa. Cool, man. Cool. But then again, I realize something. Ini jasad yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diamanahkan kepada kita. But why are we doing this to our amanah kita? Okay, tak apalah yang dah merokok. Tak apalah. Kita nak kata macam mana? Tuan-tuan, saya tak boleh nak kata apa. Tetapi, kita nak put an end to this. But now, they are putting our government at ransom. Dia dah meletakkan kerajaan kita di bawah satu tahanan. Pelobi-pelobi rokok ni, tuan-tuan. So, soalan dia, adakah kita akan tunduk? Itu soalan dia. I'm going to parliament next week, insyaAllah. I'm going to parliament next week. I'm going to talk about this. Saya nak pastikan bahawa GEG ni jangan dihentikan. Teruskan. Tuan-tuan, pelobi rokok ada berapa? 3 bilion. 3 bilion. Kita rugi 16 bilion setiap tahun nak ubat orang yang sakit.
smoking related disease. 16 billion every year, and the number is increasing year after year. The number tu naik year after year. Dia macam ni tuan-tuan. Dia bukan masalah 3 bilion tu. Saya nak tanya soalan, siapa yang kena bayar ni? Ahli parlimen mana yang kena bayar ni? Parti mana yang dapat duit daripada pelobi-pelobi ni? Soalan saya. Saya tak kisah. Tak kisah parti mana sekalipun. The moment I found out mana parti yang dapat duit daripada pelobi-pelobi rokok ni, saya akan dedahkan parti tersebut. Don't care. Even PKR sendiri pun saya akan dedahkan. I'm very passionate about this sebab kita bercakap tentang reform. Islah mastata'tu. Oh, bahasa Arab bukan. Tapi bila kita bercakap tentang reform yang sebenar, kita jatuh di kaki duit-duit pelobi ni, tuan-tuan. So, adakah kita nak put ourselves masih lagi tunduk kepada pelobi-pelobi yang akan merosakkan negara? Atau kita nak bercakap tentang reform yang sebenar? You choose. Membawa saya kepada poin saya yang seterusnya. Semalam pemandu lori kata dia nak buat mogok. Pemandu lori berdemo di pelbagai negeri hari ini. Pemandu lori di pelbagai negeri berdemonstrasi hari ini bagi menyatakan bantahan terhadap tindakan JPJ menyita berpuluh lori lebih muatan. Mereka berkumpul bagi Rekatan Pejabat JPJ Negeri Sembilan, Seberang Jaya, Pulau Pinang, Kota Baru, Kelantan dan Kuantan bagi menyerahkan memorandum bantahan. Rata-rata memorandum menyentuh isu yang sama, iaitu mahukan had muatan ditambah bagi membolehkan mereka mengangkut lebih banyak barang. Di Indera Mahkota Kuantan, pemandu menganggap operasi JPJ semata-mata menghukum, bukan mendidik. Muhammad Irwan Shah Ibrahim berkata, pemandu lori Sekitar Pahang tidak tahan lagi dengan tekanan JPJ. Setiap kali tukar pemerintahan, kami cuba menyuarakan, kami cuba menyokong, tapi mereka sentiasa mencari kesalahan kami. Tuan-tuan, saya nak cerita macam inilah. Kenapa mereka disita? Kita tanya soalan itu dulu. Kenapa lori-lori ini disita? Okey. Kalau sekiranya lori-lori ini disita, sedangkan mereka mematuhi semua peraturan jalan raya, tetapi mereka tetap disaman, ditahan oleh JPJ, disaman dan sebagainya, yang itu saya setuju untuk kita ambil tindakan kepada mereka-mereka yang menyaman dalam keadaan mereka mengikut peraturan. Itu saya setuju. Yang itu kita kena ambil tindakan, kita kena asak JPJ ni supaya jangan berlaku kejam kepada pemandu-pemandu lori. Isunya sekarang ini, mereka membawa lebih muatan. Itu isu je. Now, soalan kita, apakah beza kalau mereka membawa cukup muatan, muatan yang mengikut spek, dengan membawa lebih muatan? Itu soalan kita. Sebenarnya yang bawa lebih muatan ni bayaran dia lebih. Now, katakanlah kita naikkan muatan itu ikut apa kehendak mereka. Sebelum kita cerita bahaya, kita naikkan. Katakanlah sekarang ini menurut JPJ, mereka membawa sehingga 140% lebih daripada muatan yang dibenarkan. Dia ada 100%, 40% more. Saya kita naikkan kepada 140% ni. Adakah mustahil lepas ini mereka kata, taklah, kita nak lagi? Tuan-tuan, apa kesan dia lebih muatan ni? Bila JPJ menetapkan had muatan kepada lori-lori tertentu, dia bukan main letak je. Oh, okey, kita had muatan ni, kita rasanya lori ni sekian kot lori. Dia orang dah buat kajian. Saya tahu salah seorang kawan saya di dalam, dia bukan JPJ, tetapi dia di dalam Lebuh Raya. Dia buat PhD. Ni bukan calang-calang, yang ada PhD ni. Dia buat kajian on, on safety, road safety. Keselamatan jalan raya. Dan antara benda dia kaji adalah berkaitan dengan lori lebih muatan. Di samping lori lebih muatan ni akan merosakkan jalan raya. Lori lebih muatan ni akan merosakkan jalan raya. Sekali dia lalu bolehlah. Berpuluh lori berkali-kali setiap hari, bertahun-tahun tak rosak jalan raya. Ya, jalan raya akan rosak over long term period. Tetapi lori lebih muatan akan mempercepatkan lagi proses. Kos dia kat situ macam mana? Tapi kita kena, dia macam ni tuan-tuan. Bila lori itu diletakkan had sedemikian, apa sebab dia? Pertama, kita kata jalan raya tadi. Kedua, keselamatan kami pemandu ni yang tak bawa lori macam mana? Saban kali kita tengok lori terbalik. Lori lebih muatan terbalik, tuan-tuan. Yang tak hempap, okey lah. Yang menghempap, pemandu-pemandu ni macam mana?
Tak, kalau dia sita tu sebab memang dia orang yang rasuah, minta rasuah ke, kerana walaupun dia cukup muatan tetap kena sita, itu saya faham. Itu kita kena tentang. Kita kena mogok sebab mereka menindas. Tapi kalau kita dah bawa lebih muatan dan kita kena saman, kita nak kata macam ni, itu undang-undang dia. Taiz kita kena bagi. Okey, kita bagilah. Kita bagi. Kita bagilah lebih muatan tu. Selepas itu mereka tak minta lagi lebih. Habis yang mereka dapat, kita sebagai pemandu, keselamatan kita bagaimana? Kita share the same road dengan lori-lori besar ni, tuan-tuan. Kita share the same road dengan lori-lori. Lainlah kalau lori besar tu adalah muatan dia sendiri. Sebab tu saya tanya soalan tadi tu. Kalau dia bawa sama 100% buatan yang cukup pada lori tu dengan lebih muatan, ada beza tak daripada segi pendapatan dia? Jawapannya ada lah. Jadi akhirnya dia bukan sebab dia kena buli, rasuah, pegawai JPJ tu apa orang kata sengaja nak kenakan dia orang, bukan. Sebab mereka melanggar peraturan. The moment mereka ikut peraturan, adakah itu akan jadi satu kesalahan? Now, kenapa kita sukar sangat nak mengikut peraturan? Dan kita fikir pasal diri kita, oh pendapatan kita kurang dengan keadaan ekonomi sebegini. Nak keselamatan kami macam mana? Tak boleh cakap itu, dia orang berdemo. Taklah, hak dia bolehlah berdemo. Habis saya tak nak bersuara. Habis keselamatan kami sebagai pengguna jalan raya yang bayar road tax juga ni, bot-bot kecil macam kami ni, macam mana? Bila jalan raya tu rosak, yang teruknya kita juga sebagai pengguna, kita juga sebagai taxpayer. Kita nak mengiring lori lebih muatan ni bahaya, tuan-tuan. Keselamatan kami macam mana? And that is why kenapa undang-undang tu diletakkan kat situ. Kenapa lori 90 km sejam dekat lebuh raya? Kenapa muatan dia lebih sekian? Kenapa kereta hanya 110 km sejam? Peraturan itu ada sebab dia. Ada kajian dia. Bukan marah. Nanti ada pemandu lori marah kat saya. Sudi kau. Tak, I'm arguing against your logic. You all ada hak, saya pun ada hak. You all nak bersuara, saya pun boleh bersuara. Bagi saya, tuan-tuan, akhirnya kita kena kembali kepada benda yang rasional lah. Kenapa dia nak letak muatan macam tu? Ada sebab dia. Kalau tuan-tuan perasan, dekat lebuh raya tu siap dia ada penimbang. Apa tujuan penimbang tu? Pernah fikir tak? Penimbang lori tu kan, bukan untuk kereta, untuk lori. Apa tujuan penimbang tu? Antara lain untuk memastikan supaya lori tu tak merosakkan jalan. Bila jalan raya, lebuh raya, jalan raya tu dah dibuat, dia ada load dia, maksimum load yang boleh. Dan memang lori tu, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok kat Kelang. Jalan raya kat area Kelang, Port Kelang tu kan, teruk kenapa? Sebab itu kawasan industri. Lori saban hari, bukan kata hari, setiap minit kot lori lalu kat situ. Tengok kesan dia. Itu lori mungkin dengan ikut muatan. Dengan ikut muatan. Bayangkan kalau lebih muatan. Mungkin satu lori ikut muatan, katakanlah, let's say lah, ini hypothetical saja. Lori lebih muatan, bila dia lalu, katakanlah, katakanlah, ini saya pun tak ada kajian ni. Katakanlah satu lori dengan ikut muatan yang betul, boleh lalu satu hari 100 lori. Nah, disebabkan dia lebih muatan sikit daripada orang lain, akhirnya, yang boleh lalu mungkin tinggal 6 saja. Kerana apa? Kerana dia dah ambil oleh yang lebih muatan. Bagaimana yang 4 yang tak boleh buat, nak lalu tu macam mana? Bila mereka lalu, itu jalan jadi rosak. Pernah kita fikir benda ni tak? I mean, kita selfish dengan satu pihak, tapi kita tak fikirkan pihak yang lain. Yang ni bagi saya, kalau betul nak naikkan lah, buat kajian anda sendirilah. Habis kat situ. Baik. Akhirnya hari ni, tuan-tuan, semalam saya bercakap tentang ekonomi lah. Keadaan ekonomi kita dan sebagainya. Dan saya kata, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyelamatkan negara kita. Dan saya kata, perkara yang paling kita nak kena betulkan dalam negara kita adalah perkara yang fundamental. Perkara yang fundamental. Apa dia perkara yang fundamental? Saya sebut tentang hutang negara. Tapi saya nak sentuh tentang benda ni, tuan-tuan. Ini saya bentangkan dalam minggu lepas kot. Perkara fundamental untuk kita nak kukuhkan pelaburan luar negara yang kukuh, credit score AAA, foreign exchange, tetapi satu lagi current account surplus. Bajet kita hendaklah surplus, bukan defisit. Singapura dia jadi sebuah negara
Sebuah negara yang kukuh kerana dia mempunyai antara lain belanjawan yang sangat berhemah. Jadi kita akan tengok. Tapi saya nak bawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hutang membengkak, anak-anak tidak mampu bayar, Anwar. Fokus kerajaan untuk menurunkan defisit fiskal dalam Benjalawan 2024 adalah untuk meningkatkan keyakinan pelabur serta memacu pertumbuhan ekonomi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita terus dengan defisit yang membengkak, orang yang ingin melabur tidak yakin ini negara diurus oleh barisan pemimpin politik atau pengurusan kerajaan yang tidak bertanggungjawab, katanya. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak bercakap tentang negara maju, kita nak bercakap tentang negara yang mula membangun dan sebagainya, kita kena mula dah bercakap persoalan ataupun kaedah bagaimana untuk memastikan negara kita ni jadi sebuah negara yang hutang dia mula menurun. Semalam saya dah bentangkan, hutang mula menurun. Kita kena pastikan bahawa negara kita dari segi perbelanjaan, bajet kita kena surplus. Saya comparekan bajet Malaysia dengan bajet Singapura. Kita tengok. Ini adalah bajet Singapura for the last 25 years. Daripada tahun 2000, 1999, 98, 99, 2000, sehinggalah tahun 2009, kemudian naik sehingga 2014, surplus. Adalah dia defisit, tapi negatif 0.5, negatif 1.2. Cuma tahun 2020 dia negatif 10 sebab masa tu COVID. Dia berbelanja banyak untuk selamatkan negara dia pada waktu itu. Tetapi kalau kita tengok, majoriti dia adalah surplus. Ataupun kalau defisit tak banyak. Kita compare kat negara kita, tuan-tuan. Kita compare kat negara kita untuk the last 25 years. Ini carta 25 tahun. Tuan-tuan tengok, kat mana surplus dia? Kita compare, tuan-tuan. Pick a country, Singapore. Kita compare dengan Singapore. Oh, boleh compare tak? Pick indicator. Apa ni? Government budget. Okay. Government budget. Okay. Siapa budget ni? Yep. Tuan-tuan nampak sendiri Ini positif sebelah sini. Kita negatif, tuan-tuan. Sebab dia tak ada nak compare kat atas tu. So, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat passionate dalam nak memastikan defisit kita makin better and we're going to surplus? Ni sebab dia. Ni tuan-tuan tengok, kan saya kata semalam, 3 tahun Datuk Seri Anwar lakukan untuk memastikan negara kita defisit pada tahun 1991 waktu dia jadi Menteri Keuangan. Akhirnya pada tahun 1993 negara kita melihat buat kali pertamanya kita defisit. Nah, kenapa ini penting, tuan-tuan? Kita tengok pula pada carta rating kita, Malaysia rating kita. So ini adalah Malaysia rating. Malaysia rating untuk apa? Antara lain yang kita gunakan rating ini untuk menentukan interest. Bila kita buat pinjaman, bila kita defisit, maksudnya apa itu defisit? Bila kita belanja lebih daripada pendapatan, kat mana kita dapat duit? Kita kena buat pinjaman. Kita kena buat pinjaman. So pinjaman itu ada interest, ada riba dia kat situ. So interest itu ditentukan tinggi atau rendah berdasarkan kepada rating kita. Tuan-tuan tengok, pada tahun Oktober 1993, 89 rating kita A-. 1990 A-. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan tahun 91 A. Dia naik daripada A- jadi A. 92 A. Tahun 93 kita jadi A+, 94. A+, Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. 96 A+, 97 A+. Kemudian berlaku krisis ekonomi, kita jadi B negatif. Akhirnya dia naik lagi B positif. Ini berdasarkan kepada Malaysian Rating History. Dan akhirnya pada tahun 2022 kita menjadi A- balik. Sebagaimana zaman Mahathir menjadi Menteri Keuangan. Ini Mahathir masa mula-mula sebelum Anwar jadi Menteri Keuangan. Bila dia take over, dia naik balik jadi positif A dan akhirnya jadi A+. Ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Now, tuan-tuan, bila pembangkang bercakap soal ini, dia bercakap soal, dia bukan cakap soal data-data ni, tuan-tuan. Dia cakap soal benda-benda yang tak relevan pun dengan benda ni. Fitnah,
tuduh orang liwat dan sebagainya. Ini benda yang dia mainkan. Dia tak tengok data ni. Nasib baiklah penonton-penonton saya ni orang yang bijak data. Dan kenapa Datuk Seri Anwar boleh selamatkan negara kita? Kita pernah A- pada zaman Mahathir Daim jadi Perdana Menteri Kewangan. Kini dan tahun 90 daripada A- bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, dia naikkan sehingga menjadi A+. A- selama 3 tahun berturut-turut sebelum beliau dijatuhkan. Sekarang ini kita A- sekali lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, confident ke tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh selamatkan negara kita sekali lagi? Dan kita nak selamatkan negara kita, kita tak boleh masa 1 tahun. Dia kena 1 penggal minimum, 2 penggal cantik. Minimum 1 penggal, 2 penggal dia cantik. Baru kita boleh selamatkan negara kita. Otherwise, kita akan menghadapi defisit yang membengkak. Dia tuan-tuan, bila kita tengok defisit ni, perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Tuan-tuan nak dapat daripada mana? Tuan-tuan dekat rumah kan, contoh kita ada gaji. Gaji kita RM10,000 setiap bulan. Bulan depan, orang rumah kita kata, bang, kita pergi holiday bang, jom. Kita mana ada simpanan untuk holiday? Berapa belanja nak pergi holiday ni? Tak banyak lah, dalam RM25,000. RM25,000, kita tolak bajet makan, minum dengan belanja semua, saya ada balance dalam RM3,000. Kalau kita nak pergi holiday RM25,000, tolak RM3,000, RM22,000 tu defisit. Kita nak dapat daripada mana? Tak apalah, kita buat pinjaman bank lah. Itu maksud defisit tu. Contoh. Itu contoh. So, bila defisit tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bulan seterusnya, orang rumah kita ataupun kita pun nak berbelanja lebih. Nak modify kereta pula. Tak cukup bajet, pinjam lagi. Bulan seterusnya, pinjam lagi. Hutang kita makin bertambah. Sama juga negara kita. Bila defisit tiap-tiap tahun, apa yang berlaku? Kita kena buat pinjaman. Bila pinjaman kita buat dengan rating kita yang teruk, hutang kita tahun ini saja, tahun depan, untuk bayar interest, bunga. Bayar bunga saja 46 bilion, tuan-tuan. Saya nak put into perspektif. 46 bilion bayar interest, belum bayar pokok. Ini bayar bunga je. Bayar bunga, belum bayar principal. 46 bilion tu boleh bagi duit kepada Kelantan 46 tahun. Kalau kita bagi Kelantan 1 bilion setahun, which we are giving right now, 1 bilion setahun, kita boleh bagi Kelantan 46 tahun, tuan-tuan. Untuk tahun depan je punya interest. 46 tahun kita boleh bagi Kelantan. Itu perumpamaan bayar bunga je, belum bayar pokok. Itu baru bayar bunganya. Pokok belum selesai. Pokok tak beranjak, bunga nak settle. Gila kita, tuan-tuan. And that is why bila tuan-tuan tanya kenapa negara kita teruk, kenapa barang makin mahal, kenapa itu, kenapa ini, sebab dia. Inilah benda yang kita warisi selama ini. Ini benda yang kita warisi. Yang kita nak kena selesaikan. Dan Alhamdulillah doa kita ni dah termakbul. Allah turunkan dan menangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadaan yang betul-betul kita memerlukan beliau. Dan dalam masa yang sama, God is great, tuan-tuan. Apa kata UMNO? Bajet 1.9 bilion. Bukti DAP bukan ancaman pada Islam. Ashraf Wajdi kata. Antara tuduhan yang sering diulang-ulang terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim ialah kehadiran DAP mendatangkan ancaman Islam dan orang Melayu. Pembangkang termasuk bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendakwa pengurusi PH tunduk kepada DAP kerana parti itu mempunyai bilangan kerusi parlimen terbanyak. Bagaimanapun, Sosial Agong UMNO Ashraf Wajdi menegaskan dakwaan tersebut tidak benar berdasarkan peruntukan 1.9 bilion Syiah Islam di bawah perbelanjawan 2024. Dia kata ini adalah lebih baik daripada tahun 2023, 1.5 bilion. Anwar Ibrahim juga bagi 1.5 bilion. Sekarang 1.9 bilion. Yang itu saja 3.4 bilion, tuan-tuan, dalam tempoh 2 tahun. 2 bajet. Jelas membuktikan dakwaan Islam semakin terancam dan diabaikan oleh Kerajaan Perpaduan Gabungan 18 parti politik hanya kerana ada DAP adalah jelas fitnah, katanya. Tuan-tuan, itu saya kata tadi, bila saya buat numbers, saya buat carta, saya buat data, itu present pula dengan bajet dan sebagainya. Apa pembangkang punya hujah, tuan-tuan? Apa hujah terbaik pembangkang? Tak ada. Sebaliknya, dia bermain dengan apa? Dia bermain dengan sentimen agama.
Dia bermain dengan sentimen agama. Now, kita tengah kenyataan ahli parlimen PAS di dalam parlimen yang menyatakan bahawa DAP itu kafir. Sehingga kan ada yang bukan Islam, ahli parlimen bukan Islam, bangun dan bertanya, adakah kafir itu termasuk mereka yang Islam di dalam DAP? Okay, kita dengar dan kita bahaskan ulasan dan kita bedah pemikiran orang PAS ni. Macam mana boleh mereka datang dengan pemikiran takfiri ni? Okay. Alright. Bagi saya Dalam bahasa percakapan, dalam ilmu seni percakapan bahasa Arab disebut itlaqul kulli. Dia kena belajar dengan Aitam. Aitam dia kata dia ini kafir zimmi, bukan kafir harbi. Dan kita setuju. Kita tak setuju orang kata DAP ni kafir harbi walaupun memang kafir. Tuan Di Pertua yang saya hormati, yang nak saya balik sanjung. pada Speaker. ucapan ataupun nak balik pada ucapan Speaker. ataupun 36 sekali lagi. Dia kata, tadi dengar tuan-tuan walaupun DAP itu kafir, dia kata, kita tak setuju dengan kafir harbi. Ya. Walaupun mereka kafir, walaupun DAP itu kafir. Kita dengar. Yang berhormat, Timbalan Speaker. Yang berhormat, Jelutong dan Yang berhormat Ipoh Timur, saya tak selesai lagi. Ya. Janganlah. Dengan izin, Timbalan Speaker. Tapi tadi apa dalam dia punya penjelasan yang menyatakan DAP Yang hormat, duduk. Saya tak selesai lagi. Lagi kamu yang berhormat masuk, kan? Jadi lagi susah saya nak selesaikan ni. Ya. Silakan. Last. Ketua, dengan hanya kita berada di belah pembangkang, membangkang pemerintah dalam kerangka demokrasi yang diizinkan oleh Perlembagaan Persekutuan, maka kalau kita dilabelkan Yang sebagai Berhormat. khawarij, Yang berhormat, tidak ada siapa pun yang tak pernah jadi khawarij, termasuk Tambun, Yang termasuk Berhormat. Yang Berhormat belah sana, sebab Yang pernah jadi Berhormat. pembangkang. Yang berhormat, Ya, stick tu apa yang dibangkitkan. dan memang stick dah tu. Habis. Itu yang ada dalam video dia. Saya Baik. risau untuk jawab. Jadi saya ingat kepada Ipoh Timur supaya berhati-hati dan waspada. Sebagaimana saya sebutkan tadi, I'm willing to die untuk mempertahankan agama kita. Sekian Di Pertua. Baik. Alright, saya telah mendengar sebentar, saya tengah bercakap, ya Allah. Saya tengah bercakap minta habis lagi ni ya. Isu pertama aja. Ini lagi. Okey, Yang Berhormat Ibu Timur telah bangkitkan 36 dan isu-isu poin yang tidak dinyatakan. Yang Berhormat telah menjawab poinnya. Bagi saya tidak boleh buat keputusan sekarang. Saya akan buat keputusan esok. Bentar, dengar ya. Saya akan buat keputusan sama ada ia melibatkan 36.2 kerana saya nak tengok balik. Ini pendirian saya. Baik, sekarang saya catatkan keputusan ini, saya naik besok, saya akan buat keputusan. I want to see, dengan izin, I want to see the facts of it. Apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat dan apa yang telah dibangkitkan Yang Berhormat. Okey? Speaker, Peraturan. Peraturan 36/4 menggunakan bahasa kurang sopan dan biadab. Tadi sebelum Yang Berhormat duduk selesai perbahasan, Yang Berhormat daripada Pengkalan Cepa, beliau telah mengeluarkan kenyataan, kita semua telah dengar bahawa DAP adalah kafir. Kita ada ahli-ahli parlimen daripada Bentong, daripada Bangi, daripada Bukit Bendera yang beragama Islam. Saya minta Yang Berhormat, kalau nak mengkafirkan kami tak ada masalah. Tapi kenapa menyatakan DAP kafir? Sedangkan walhal Yang Berhormat daripada Bangi, Yang Berhormat daripada Bukit Bendera, Yang Berhormat daripada Bentong merupakan ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Sama agama. Tolonglah jangan biadab macam ini Yang Berhormat. Saya minta, Speaker, saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Sebab kenyataan yang dibuat oleh beliau, DAP adalah kafir, itu adalah kurang sopan dan memang biadab. Kalau saya tak bangun mempertahankan ahli-ahli parlimen daripada Bentong, Bangi,
daripada Bukit Bendera yang bersama agama Islam dengan Yang Muhammad. Baik, Yang Berhormat, I got the point. Terima kasih. Duduk. Yang Berhormat, atas perkara 36(4) tadi, ya, saya pun mendengar perkara itu dan saya ambil nokta dan ambil pemantauan bahawa DAP semuanya bukannya kafir. Ya, itu satu kenyataan. Saya arahkan tajuk balik Yang Berhormat. Okey, Tuan Dipertua, saya setuju dengan Tuan Dipertua. Tadi saya sebut Mufti Pahang kata DAP KP Harbi. Tidak, Yang Muhammad. Tidak, itu penipuan. Itu penipuan. Tolonglah. Saya Tidak. saya Itu adalah dengan penipuan. kepimpinan PAS Itu pada waktu penipuan. itu sampai keluar TV menyatakan Kalau tidak ada setuju maruah, dengan dakwaan tarik Mufti diri. Pahang itu. Tarik kenyataan. Yang Berhormat, benda Tolong. Dan Tuan Dipertua, dalam Duduk, bahasa Yang Berhormat, percakapan, duduk, Yang Berhormat, Tuan Dipertua, bagi saya dalam dulu. bahasa percakapan, dalam ilmu seni percakapan bahasa Arab disebut itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Kita sebut secara menyeluruh tapi yang kita maksudkan hanya yang tertentu saja. Jadi yang saya maksudkan tadi ialah Jelutong, KP, Ipoh Timur, KP. Jadi saya sebut umum tapi yang dikehendaki ialah khusus kepada yang tertentu. Kalau itu tidak. disalah Bukan tapi yang saya tarik itu. balik. Tapi saya sebut DAP KP Harbi yang didakwa oleh Mufti Pahang, kita tidak setuju kerana Tidak. konsekuensi dia sangat besar. Dia Ketua, saya setuju. Dia macam ni lah tuan-tuan. Pemikiran begini. Baik, yang pertama sekali mana datang polemik ni? Polemik ni datang apabila ada tulisan I think oleh Ipoh Timur mengenai PAS adalah parti Khawarij yang suka menuduh-nuduh orang kafir dan sebagainya. Dan ini dimeterikan sendiri oleh pemuda PAS Sikh yang mengatakan undi PH, undi BN masuk neraka. Itu antara perkara yang pernah diutarakan. Namun begitu, dalam masa yang sama juga, tadi dia bangkitkan, dia kata, kita tak tengok full tapi saya faham konteks dia. Dia membahaskan tentang kenyataan Mufti Pahang pada tahun 2016 dan beliau telah tarik balik, Mufti Pahang tarik balik, mengatakan bahawa DAP adalah KP Harbi. PAS kata tak, bukan KP Harbi, KP Zimi. Apa benda Harbi dengan Zimi? Harbi ni menentang, Zimi ni yang setuju. Maksudnya kalau okey, kita akan cerita kejap lagi konteks dia. Baik. Akhirnya dia keluar satu kenyataan. Dia kata bahawa DAP itu adalah kafir. Dia kata macam tu. Dan Jelutong bangkit kata itu tidak betul, kena tarik balik kerana ada orang dalam DAP yang Islam. Macam mana dikatakan kafir? Kemudian dia kata itu adalah istilah bahasa. Lafaz umum itu bukanlah bermaksud spesifik dan sebagainya. Itu helah tuan-tuan. Kalau kita tak betulkan perkara tersebut, dia sudah termasuk dalam hansat dan dinyatakan sedemikian. Sebagai seorang yang beragama Islam, saya tolak tepi dia ustaz tak ustaz lah, tetapi seorang yang beragama Islam, hendaklah berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan kafir, terutama kepada orang Islam yang lain. Hadis jelas menyatakan bahawa apabila kamu menyatakan kafir kepada sifulan, sedangkan tidak jelas, sedang kita tak tahu, tak ada bukti kekafiran dia, maka hukum kafir itu jatuh di antara kamu ataupun dia. Maksudnya di antara kamu yang menuduh ataupun yang dituduh. Maknanya kalau dia tak kafir, maka kamu yang menuduh itu kafir. Bukan kafir arti kata keluar Islam, berdosa besar. Implikasi menuduh seorang Islam yang lain sebagai fasik, sebagai kafir itu, implikasi dia besar. Tapi bagaimana seorang yang berkopiah, yang tak tahu dia ustaz ke tidak kan, yang mendapat tarbiyah Islam, nili-wili menuduh sesuka hati sedemikian. Okey, dia kata sebenarnya saya merujuk kepada kenyataan. Tetapi kalau sekiranya begitu, kenapa dia nak generalize perkataan itu? Ya, dia tarik balik. Tak apa, dia tarik balik. Tetapi ini merupakan satu pemikiran. Itu sebenarnya bagi saya helah lah. Dia helah. Pemikiran sebegini, takfiri sebegini, sebenarnya memang wujud dan memang orang kata apa, mekar dan bersemarak di dalam tarbiyah PAS. Tarbiyah PAS. Bukan semua orang PAS, tetapi ekstremis dalam PAS berpemikiran demikian. Puncanya antara lain tidak bukan daripada amanat Haji Hadi. Itu punca dia. Dan daripada situ kita lihat mana datangnya. Okey, kafir zimi dan kafir harbi ni apa? Pembahagian kafir zimi dan kafir harbi sekarang ni dah tak relevan. Sangat tidak relevan. Kafir zimi, kafir harbi itu adalah pembahagian yang dibahagikan
oleh ulama zaman kuno sewaktu peperangan. Pada masa itu tidak ada nation state. Zaman itu zaman peperangan di antara nation. Itu biasa. Masa itu kita ada crusade, Kristian perang dengan Islam. Kita ada negara perang negara. Islam perang dengan Islam pun ada. Di mana masa itu adalah negara berempire. Dan juga keturunan tu yang menjadi apa orang kata, raja atau pemerintah pada waktu itu. Ada yang setuju tak setuju. Peperangan berlaku. Bukan setakat di dalam negara Islam. Seluruh tamadun pada masa itu memang berperang untuk nak mengembangkan kuasa mereka. Bukan agama, tetapi itu memang budaya. Memang tradisi pada zaman itu. Maka pada waktu itu terdapat pembahagian kafir zimmi, kafir harbi. Malah ada ulama, ada negara, kalau negara Islam yang lain yang menyokong kafir harbi, dipanggil kafir harbi itu, maka negara itu juga dipanggil kafir harbi walaupun itu orang Islam. Itu pembahagian pada waktu itu. Nah, sekarang ini kita bukan ada dalam kerangka perang. Sebab itu saya kata kita kena faham fiqh Islam itu adalah satu fiqh yang hidup. Dia tidak mati. Dia berubah mengikut zaman wa makan, pada mengikut zaman dan juga tempat. Ni kalau kita nak bahas ni panjang. Pembahagian kafir zimmi, kafir harbi itu dah tak relevan dah pada zaman sekarang ini. Saya berani kata. Tetapi kenapa pemikiran itu masih ada, tuan-tuan? Kerana pemikiran PAS itu sendiri, kalau kita faham. Tarbiyah PAS itu sendiri, mereka mengambil buku-buku pendidikan itu daripada mana? Sumber-sumber pendidikan, sumber-sumber yang mereka bawa untuk nak didik anak-anak murid, anak-anak usrah mereka, pengikut, penganut-penganut mereka itu daripada mana sumbernya? Daripada mana sumbernya? Dan kita kefaham bahawa sumber-sumber itulah antara lain yang membawa kepada ekstremisme. Saya tak kata PAS tu akan membawa kepada ekstremisme, tetapi sumber yang sama yang membawa kepada ekstremisme di dalam agama itulah yang digunakan oleh PAS. Gerakan-gerakan Islam yang membawa ekstremisme itulah yang dibawa oleh PAS. Dan mereka melihat kepada fatwa-fatwa yang sebenarnya relevan. Betul, kita tak nafikan fatwa itu relevan. Tetapi pada zaman pemerintahan dan pada zaman peperangan, contohnya Ibn Taymiyah, Al-Mawardi dan sebagainya, pada zaman pemerintahan pada waktu 1000 years ago, agree. Pada waktu dan keadaan itu. Tetapi dalam keadaan sekarang, kita kena ada pendekatan baru dalam beragama. Tetapi mereka masih beromantika. Mereka masih terpana. Mereka masih terbekum dan juga orang kata tertutup serta masih lagi terhimpit pemikiran mereka pada zaman itu. Dan tidak peliklah, tuan-tuan, kalau saya nak kata, sehingga kan orang PAS sendiri kata perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, dia kata. Tak, ini orang PAS sendiri ya, dalam debat dengan kawan saya itu, orang PAS sendiri kata, perlembagaan kita ni perlembagaan kafir, dibawa oleh orang kafir. Asas dia cakap macam tu. Now, inilah sebab kenapa pemikiran sebeginilah yang menyebabkan kenapa pembangkang ini, dia tak jadi pembangkang, tuan-tuan, jadi pembangkang. Dan pemikiran sebeginilah yang akhirnya akan menghancurkan negara. Bayangkan, tuan-tuan, kalau PAS memerintah sekarang. Saya tanya soalan, kalau PAS memerintah sekarang, kita tak payah ceritalah apa jadi pada orang bukan Islam. Kita cerita apa jadi pada orang yang mempersoalkan tok guru yang kononnya membawa Islam. Agak-agak dia orang jadi apa? Kan? Tonton fikirlah sendiri. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hashtag kita kena hapuskan VPN. Tuan-tuan, VPN. Semua, tolong type VPN. Virus Perikatan Nasional. Mari kita tutup dengan VPN. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.